Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan haiwan, iaitu ciri khas dan tingkah laku khas haiwan berlindung daripada cuaca melampau. Video sebelum ni, Cikgu ada menerangkan berkenaan dengan ciri khas dan tingkah laku khas haiwan berlindung daripada musuh. Bagi siapa yang tak sempat tonton video tersebut, sila klik link di atas untuk terus tonton video tersebut dan jawab soalan yang Cikgu sediakan. Seperti biasa, selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh jawab soalan uji minda untuk uji kefahaman kamu berkenaan tajuk ni, yang mana kamu boleh klik pada soalan uji minda yang Cikgu sertakan pada link description di bawah untuk kamu terus masuk ke soalan tersebut. Tapi soalan tersebut ada passwordnya yang mana Cikgu selitkan di sepanjang video ini, yang mana selepas kamu tonton habis video pembelajaran ini, kamu akan dapat password tersebut yang boleh kamu gunakan untuk akses masuk ke soalan tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan Cikgu berkenaan dengan tajuk ciri khas dan tingkah laku khas berlindung daripada cuaca melampau. Berlindung daripada cuaca melampau. Okey. Haiwan yang hidup di kawasan yang mempunyai cuaca melampau mempunyai ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dan tingkah laku khas untuk melindungi diri. Sebelum tu kita tahu dulu apa itu cuaca melampau. Cuaca melampau ni sama ada dia sejuk sangat dan juga dia ataupun dia panas sangat. Okey, sejuk sangat itu dia berada di tempat yang bersalji, kutub selatan, kutub utara sana mana sejuk ni, ataupun di panas sangat mana? Di padang pasir ataupun musim-musim tertentu, musim kemarau, musim panas. Itulah kategori cuaca melampau. Jadi haiwan yang hidup di kawasan-kawasan macam ini, dia ada ciri khas dan tingkah laku khas dia untuk memastikan dia terus hidup dan memastikan kemandirian spesiesnya pada kawasan tersebut. Macam mana? Okey. Jadi bagaimanakah haiwan di kawasan kutub melindungi diri daripada cuaca sejuk melampau? Mari kita fahami situasi di bawah. Okey, mari kita tengok. Haiwan ini beruang kutub. Okey. Beruang kutub berbulu tebal untuk memerangkap haba agar badannya sentiasa berasa hangat. Okey, sebabkan dia duduk di tempat sejuk, orang kutub perlukan bulu yang tebal. Macam kita kan, duduk di tempat sejuk, kita perlukan selimut yang tebal untuk kita bagi badan kita panas. Jadi ciri khas bagi beruang kutub ni, dia ada bulu yang tebal untuk memerangkap haba. Okay. Beruang kutub juga berhibernasi untuk mengurangkan pergerakan bagi mengelakkannya daripada kehilangan banyak tenaga. Apa itu hibernasi? Okay. Tengok info ni. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel Cikgu, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video pembelajaran berkenaan dengan topik sains secara automatik. Okey? Hibernasi ialah keadaan bagi sesetengah haiwan kutub yang tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk. Maksudnya dia tak aktif, dia duduk dan diam, dia bersimpan tenaga dia, ataupun dia tidur panjang sepanjang musim sejuk untuk mengelakkan daripada kehilangan tenaga. Itu ciri-ciri khas bagi beruang kutub, iaitu berbulu tebal. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Ni penguin pula. Bulu pelepah penguin yang pendek dan padat menjadikannya kalis air. Bulu pelepah penguin ni dia pendek, dia padat, menyebabkan dia kalis air. Bulu yang pendek dan padat ini juga berfungsi sebagai penebat haba. Penebat haba ni maksudnya haba tak boleh keluar daripada badan dia, ada simpan haba. Okey, bagi mengekalkan suhu badan penguin. Kita tahu di kutub selatan, kutub utara ni sangat sejuk. Jadi dia perlukan satu cara macam mana dia nak kekalkan suhu badan dia. Jadi penguin menggunakan bulu yang pendek dan padat ini sebagai penebat haba. Bulu pelepah yang pendek dan padat, itu ciri khas bagi penguin. Haiwan yang seterusnya kita tengok singa laut. Okey, apa penerangan singa laut? Singa laut dan walrus mempunyai cuping telinga yang kecil. Ada cuping telinga rupanya, kita tak nampak. Apa sebab dia kecil? Untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Bila cuping telinga dia kecil, barulah haba tu haba tak banyak keluar daripada badan dia. Itu fungsi dia, cuping telinga kecil. Haiwan-haiwan ini juga mempunyai lapisan lemak yang tebal. Tengok dekat badan dia ni. Lapisan lemak tebal ni di bawah kulit untuk mengekalkan haba badan dalam cuaca yang sangat sejuk. Dia macam
Penguin juga ada lemak tebal. Yang singa laut dan walrus pun ada lemak yang tebal untuk mengelakkan daripada kehilangan haba yang cepat pada kawasan yang sejuk ni. Okey, selain daripada cuping telinga yang kecil untuk mengelakkan daripada kehilangan haba, singa laut dan walrus ada badan yang mempunyai lemak yang tebal untuk mengekalkan haba badan dalam cuaca yang sangat sejuk tu. Jika tadi haiwan yang hidup pada cuaca sejuk melampau, sekarang kita tengok pada cuaca panas melampau pula. Contohnya di padang pasir. Okey. Cuaca panas melampau di gurun hanya sesuai untuk haiwan tertentu. Okey. Mari kita teliti cara haiwan yang tinggal di kawasan ini melindungi diri dia. Tengok macam mana. Okey, ini adalah seekor haiwan yang kita panggil ini adalah unta. Okey. Panasnya tiada rumput untuk dimakan. Syukur saya ada bonggol simpanan makanan dalam bentuk lemak. Dapatlah saya bertahan 2 minggu ini tanpa air dan makanan. Okey, unta, ciri khas bagi unta dia ada bonggol ni yang mana tempat simpanan makanan dan air, yang mana dia boleh bertahan 2 minggu lebih lama daripada haiwan lain. Okey, jadi maksudnya dia dapat kekal hidup di kawasan yang panas melampau. Itu dia ada bonggol tu. Unta ada bonggol. Ciri khas bagi unta untuk kekalkan kemandaran spesies di tempat yang panas melampau, dia ada bonggol. Haiwan lain pula di kawasan yang panas melampau adalah musang gurun dan tikus gurun. Okey, macam mana? Kami pula ada cuping telinga yang besar supaya lebih banyak haba daripada badan kami dapat dibebaskan. Dia terbalik daripada waru dan singa laut tadi. Singa laut tadi ada cuping telinga yang kecil, dia nak kekalkan haba. Bagi haiwan yang hidup di gurun, di kawasan yang panas melampau, mereka ada cuping telinga yang besar untuk mudahkan haba daripada badan dia keluar. Sebab dah panas sangat kan kawasan, dia nak haba daripada badan dia keluar dengan lebih cepat. Dia terbalik daripada haiwan yang hidup di kawasan yang sejuk melampau tadi tu. Itu ciri khas ciri khas pada kawasan yang panas melampau dan sejuk melampau. Sekarang ni kita nak tengok pula apakah tingkah laku khas haiwan bagi melindungi diri mereka pada cuaca yang melampau. Tadi ciri khas kan, ni tingkah laku khas apa yang haiwan tersebut lakukan pula. Alright? Okey, ini tingkah laku khas Ikan paus dan setengah jenis burung berhijrah merentasi benua dan lautan bagi mengelakkan cuaca sejuk di negara asalnya. Penghijrahan ini dikenali sebagai migrasi. Okey, migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi penghijrahan lah. Okey, kalau katalah satu kawasan tu panas atau melampau atau sejuk melampau, dia berhijrah, dia terbang ke tempat lain. Burung dan juga ikan paus, dia berhijrah, dia boleh berhijrah ke tempat yang lain. Pusat Sanktuari Burung Kuala Gula, Perak antara tempat persinggahan burung-burung yang berhijrah dari kawasan yang sejuk di utara Asia dan Eropah. Sebelum burung-burung tersebut meneruskan perjalanan ke kawasan yang lebih panas seperti di Australia. Okey, di Eropah sejuk, bila sejuk dia orang tak boleh hidup di sana, dia orang terbang pergi kawasan yang lebih panas. Begitu juga dengan ikan paus. Ikan paus bila kawasan yang sejuk sangat, dia berpindah ke tempat yang lebih panas. Okey, contoh burung botak upih, burung botak kecil dan burung kedidi ialah contoh burung berhijrah di Kuala Gula. Ni burung botak upih kamu boleh jumpa di Kuala Gula, burung botak kecil dan juga burung kedidi. Ini laluan migrasi dia lah. Alright. Ini ikan paus ni laluan migrasi. Kalau sejuk di kawasan sini, dia akan berpindah ke kawasan yang lebih panas. Okey, boleh macam tu. Migrasi, berhijrah. Okey, tengok contoh ikan paus penerangan berkenaan dengan ikan paus. Menjelang musim sejuk, ikan paus akan bermigrasi ataupun berhijrah ke kawasan laut yang lebih panas untuk membiak dan mendapatkan makanan. Rupanya tujuan untuk dia bermigrasi yang pertama sekali untuk dia membiak dan mendapatkan makanan. Okey, contoh apakah haiwan lain yang bermigrasi? Burung tadilah. Okey, ikan paus dan juga burung. Tingkah laku yang seterusnya ada untuk memastikan haiwan terus hidup di kawasan yang cuaca melampau adalah berendam. Tingkah laku hasil. Okey, contohnya kerbau berendam di dalam air atau lumpur untuk menyejukkan badan serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Sebab itu kerbau selalu berendam sebab apa? Untuk menyejukkan
badan dia. Daripada menunjukkan badan dia, dia juga untuk menghindarkan daripada gigitan serangga dan juga parasit. Parasit ni apa? Macam kutu, yang serangga-serangga kecil. Boleh? Seterusnya, badak air berendam untuk mengawal suhu badan dalam cuaca panas melampau. Dia berendam. Berendam dalam air dan lumpur juga mengelakkan badak daripada jangkitan penyakit kulit dan gigitan lalat pikat, iaitu sejenis lalat penghisap darah haiwan. Keterlaluan bagi soalan uji minda kali ini adalah 26, 26, 26. 26, 26, 26. Selamat menjawab soalan. Selain daripada menyejukkan badan dia dan mengelakkan dia daripada digigit oleh ataupun diserang oleh lalat pikat ni, iaitu lalat yang menghisap darah haiwan. Selain daripada kerbau dan juga badak tadi tu, gajah juga ialah haiwan yang kerap berendam di dalam lumpur dan air. Okey, cuba kamu cari maklumat daripada pelbagai sumber, contoh internet ke Google ke kan. Jelaskan tujuan gajah berendam di dalam air. Yang kita tahu mesti pertama sekali menyejukkan badan dia lah. Okey, yang lain kalau ada cuba kamu search di dalam internet untuk kamu buat bacaan sendiri. Okey, kesimpulan yang kita tengok ya, ciri khas pada anggota badan haiwan dan tingkah laku khas haiwan dapat membantu haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau. Okey, akhirnya untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Untuk memastikan kemandirian spesiesnya, mereka terpaksa gunakan apa yang ada pada badan dia, itu ciri khas pada badan dia, dan juga dia melakukan tingkah laku khas untuk memastikan kemandirian spesies dia. Itu cara haiwan untuk memastikan dia terus hidup pada cuaca-cuaca yang melampau. Okey. Jadi haiwan ada ciri khas, ada tingkah laku khas. Ciri khas, tingkah laku khas untuk melindungi diri mereka daripada cuaca melampau, iaitu sejuk melampau ataupun panas melampau. Okey. Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan ciri khas dan tingkah laku khas haiwan berlindung daripada cuaca melampau. Sekiranya kamu dapati video ini dapat menghamkan kamu dan bermanfaat, sila tekan butang like, share dan komen pada video ini untuk memberi semangat kepada cikgu untuk terus menghasilkan video-video yang berkualiti dan menerangkan berkenaan dengan topik-topik sains kepada kamu pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita akan jumpa pada tajuk yang seterusnya, iaitu haiwan melindungi telurnya. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel cikgu, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan bahan-bahan ataupun penerangan berkenaan dengan topik sains secara automatik daripada cikgu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Saya Cikgu Ahaya, cikgu sains anda. Bye bye.